A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah hari ini kita sambung semula membaca kitab karangan Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibnu Mustafa Ar-Rashid, iaitu sebuah kitab yang diberi nama Ancaman Meninggal dan Melewatkan Sembahyang. Kita sambung membaca kitab ini. Sebuah kitab yang menceritakan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Dalam hal sembahyang, manusia dikategorikan dalam beberapa peringkat. Menurut pengarang kitab ini, iaitu At-Tazufi Halabi Ibn Rashid Al-Mustafani, dia beritahu bahawasanya menerusi pendapat beliau, dia menyatakan orang yang meninggalkan sembahyang ni ada beberapa kategori ataupun peringkat. Dikategorikan dalam beberapa peringkat. Antaranya yang pertama, mereka tidak menerima sama sekali di mana kesudahan hidup adalah neraka sakar. Mereka yang tidak menerimanya sama sekali, iaitu orang yang meninggalkan solat ini, dia tidak terima bahawasanya neraka sakar adalah tempat diamnya bagi orang yang tidak mengerjakan solat. Buktinya apa? Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, setelah melihat apa? Nanti dekat akhirat nanti Allah memperlihatkan orang-orang yang tidak sembahyang ini neraka sakar. Allah beritahu. Setelah orang-orang itu melihat, orang-orang yang bersalah tidak solat itu melihat, dia berkata apa? Apa yang dia ucapkan? Orang yang tak solat ini nampak neraka sakar. Apa yang dia kata? Dia kata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab. Ini jawapan dia. Orang tanya, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakar? Jawab penghuni sakar, orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak sembahyang. Kami tidak termasuk daripada kumpulan orang yang mengerjakan solat, iaitu sembahyang. Ini jawapan orang-orang yang tidak solat apabila dia dimasukkan ke dalam neraka sakar. Orang bertanya, kenapa dia dimasukkan? Jawab mereka, kerana mereka bukan daripada kumpulan. Hati-hati kumpulan orang yang sembahyang. Kita jangan sindir orang dengan perkataan, oh dia ni kaki sembahyang, oh ni geng-geng masjid weh, ni geng-geng sembahyang ni. Jangan. Sebab apa? Kita nak kena masuk dalam kumpulan tu. Kita jangan sindir orang yang kumpulan sembahyang ni, oh ni geng masjid ni, oh ni geng-geng solat ni, oh ni geng-geng alim sangat lah, apalah. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita mesti kena ada dalam kumpulan tersebut. Supaya apa? Dapat menyelamatkan kita daripada neraka sakar. Kita kena jadi orang yang sembahyang. Tidak pun kita melakukan solat, jangan kita sindir. Jangan kita sindir orang. Sebabnya itu akan lagi menambahkan jauhnya kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena berusaha untuk ke arah solat dengan sempurna, solat dengan lengkap, solat secara berjemaah lengkap dan juga mengikut waktunya, dan mestilah solat di dalam waktu solat itu. Ini antara ancaman pengarang kitab ni beritahu
Dia kumpulkan ayat Al-Quran yang memberitahu bahawa orang yang tak solat ni tempatnya di dalam neraka sakar. Bila sebut neraka sakar, bila sebut neraka ni panas je adalah 1000 kali panas api dunia. Okey, api dunia ni kita jangan bayangkan api yang dekat dapur kita ke, lighter ke, yang kita boleh tahan dalam 5 saat ke. Kita kena bayangkan kalau Allah bagi tahu panas api neraka ni seumpama lebih panas 1000 kali ganda api dunia. Api dunia ni apa yang paling panas? Dunia ni yang paling panas, api yang mana? Api yang paling panas adalah matahari. Berapa banyak panasnya matahari tu. Kita duduk ni ratusan juta jauhnya kita daripada jarak matahari, tapi bahangnya kalau pukul 10-11 pagi tu dah boleh menitik dah peluh kita. Begitulah yang sepatutnya kita membayangkan. Allah kata afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Berfikir, kena berfikir. Disebut api dunia lebih panas 1000 kali ganda api neraka. Jadi kena tahu api dunia ni yang mana panas? Jawapannya matahari. Matahari tu panas yang macam tu pun Allah kata 1000 kali ganda. Nak bagi kita ni bayang, yang sebenarnya kita pun tak boleh nak bayangkan api neraka tu panas macam mana. Tapi itulah yang Allah bagi tahu. Yang sekarang ni apinya dah berwarna hitam. Api neraka itu dah berwarna hitam. Dan inilah ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang, iaitu neraka sakar. Kedua, ancaman yang kedua, mereka menerima kewajipan sembahyang tetapi tidak mengerjakannya. Balasannya adalah al-ghai. Al-ghai ni apa? Al-ghai ni adalah pendapat ulama memberitahu adalah kejahatan, dan yang lain menyatakan kerugian. Bermaksud apabila seseorang tu tak sembahyang, ancaman dia apa? Kerugian. Rugi. Sebenarnya dia bukan merugikan. Dia tak solat ni, dia bukannya rugi untuk orang lain ke, rugi untuk keluarga dia. Sebenarnya dia rugi untuk diri sendiri. Dia tak solat, dia merugikan diri dia sendiri. Orang lain tak ada rugi, sebenarnya dia yang rugi. Sebab apa? Dia tak mengerjakan solat. Orang yang tak solat ni nanti dekat akhirat, nanti di padang mahsyar, tengang-ngang dia. Sebab apa? Dia fikir, kenapalah dulu aku tak solat? Kenapalah dulu susah sangat aku nak solat? Apa yang pengarang ni kita nak bagi tahu? Pengarang ini nak bagi tahu bahawa orang yang tak solat ini adalah orang yang dalam kerugian. Ketiga, mereka yang tidak mengambil berat dengan tidak mempedulikan sama ada mengerjakannya pada waktu ataupun melewatkannya, umpama orang yang hanyut dalam kehidupan dunia di mana keluar waktu sembahyang tanpa mereka menyedarinya. Kita seboleh-bolehnya cuba ke arah untuk sembahyang di awal waktu. Tidak pun kita berjaya untuk sembahyang awal waktu, sembahyanglah dalam waktu. Jangan kita menjadi orang yang solat di luar waktu. Maksudnya kita qada dalam keadaan kita terlepas sebab kita lalai, bukannya sebab kita terlupa. Kalau terlupa itu dimaafkan, boleh qada. Tapi kalau sebab kita lalai, kita dah tahu, kita tangguhkan solat, disebabkan kita tangguh tu kita solat di luar waktu, itu yang pengarang kitab ni bagi tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang lalai dan melakukan perkara yang salah lah. Perkara yang salah ianya seumpama tidak mengambil berat dan tidak mempedulikan kewajipan sembahyang. Orang ini balasannya adalah neraka wail. Neraka wail. Tadi orang yang tak solat, neraka sakar. Ini Allah sediakan neraka wail. Neraka wail ni adalah neraka untuk menempatkan orang-orang yang lalai, melewat-lewatkan semayang di luar daripada waktu solat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sediakan neraka wail. Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatiku dengan 7 perkara. Apa yang Nabi bagi tahu kepada dia?
Pertama, janganlah syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah. Beriman dengan Allah sahaja. Walaupun kamu dibunuh ataupun dibakar dan disalib. Jangan kamu sengaja meninggalkan sembahyang. Kerana sesiapa yang sengaja meninggalkan sembahyang, ia keluar daripada agama, murtad. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maksud dia ayat daripada surah Al-Munafikun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai dalam urusan harta dan benda. Bukannya Allah minta kita ruang dalam 5 ke 6 minit. Solat ni tak lama, 5 ke 6 minit. Daripada tempoh 24 jam tu Allah minta ruang untuk 5 ke 6 minit. Supaya apa? Supaya solat. Supaya mengingati Allah. Allah kata apa? Hai orang yang beriman, jangan kamu lalai. Dengan apa? Dengan harta, pekerjaan dan anak pinak yang melalaikan kamu daripada mengingati aku. Dengan menjalankan perintahku, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Allah kata, Allah bagi tahu kepada kita, dunia ni, anak pinak, harta benda, keluarga ni semuanya adalah ujian bagi kamu. Sama ada kamu lalai ataupun kamu lagi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan perasan kita bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Lepas tu kita lupakan tanggungjawab kita kepada Allah. Sebab apa? Oh, kita kena dahulukan keluarga. Sebenarnya kita lupa. Kita kena hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kena seiring. Dia tak boleh satu je. Allah dah tetapkan dah. Allah dah tetapkan hak aku, iaitu hak kita dengan Tuhan mesti kita lakukan. Dan hak sama manusia pun kena lakukan. Kalau buat hak manusia saja, tak buat hak Allah, maka tak terpakai hak Allah yang telah kita tetapkan. Maksudnya kena seiring. Kena seiring. Jadi Allah kata, janganlah kamu sampai sibuk dengan urusan dunia, urusan anak pinak, harta kamu, sehingga kamu lalai daripada mengingati aku. Kemudian berkata sebahagian ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan mengingati Allah itu adalah solat. Solat 5 waktu. Itulah waktu yang difardukan Allah. Yang Allah minta 5 waktu saja untuk kita mengingati Allah. Allah minta 5 waktu supaya apa? Kita berhenti daripada segala urusan untuk solat sahaja. Itu pendapat ulama. Yang dimaksudkan mengingati Allah adalah sembahyang. Maka sesiapa yang lalai daripada menunaikan sembahyang disebabkan harta dan urusan jual beli, maka dia di kalangan orang yang rugi. Kita tengok apa pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Imam Syafi'i bagi tahu antara menjaga sembahyang ialah mengerjakannya di awal waktu. Buat awal waktu. Sebab apa? Semakin kita jauh daripada waktu tu, semakin kita hampir nak habis waktu, semakin kita rasa malas. Malas, tangguh-tangguh, habis-habis kita tak buat solat tu. Jika melewatkannya, ia akan mendorong kepada lupa. Nampak? Imam Syafi'i kata, kalaulah kita melewatkan, jadi ia akan mendorong kita daripada lupa. Kita akan lupa untuk solat. Jadi, kita tambah lagi satu berkaitan dengan ancaman-ancamannya. Antaranya, tadi kita dah lihat, yang pertamanya neraka sakar Allah sediakan untuk orang tak solat. Orang yang lalai, yang main-main sampai lupa, sampai solat di luar waktu, Allah sediakan kepada mereka neraka wail. Neraka wail. Dan Imam Syafi'i bagi tahu kepada kita, janganlah kita cuba nak lambat-lambatkan solat. Usaha untuk solat di awal waktu. Sebab mengakhiri waktu itu akan mendorong kita untuk terlupa daripada mengerjakan solat. Jadi kita tambah lagi satu berkaitan dengan solat, berkaitan dengan riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari bagi tahu apa? Imam Bukhari bagi tahu sesiapa yang tidak sembahyang asar
ianya terhapus, iaitu batil dan rosak amalannya. Itu riwayat daripada Imam Bukhari. Kemudian riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Malik memberitahu orang yang lupa sembahyang asar seolah-olah witir, iaitu berpisah dengan ahli keluarga dan hartanya. Nampak? Tinggal sembahyang asar umpama berpisah ahli keluarga dengan hartanya. Semua orang tak nak berpisah dengan harta dan semua orang tak nak berpisah dengan keluarga. Kemudian dalam riwayat yang lain, as-salatu imanuddin, iaitu solat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Sembahyang adalah tiang agama. Kalau tak ada tiang, maka runtuhlah agama. Satu saja kunci ibadah yang Allah nak terima semua ibadah ni adalah solat. Apabila kita solat, maka Allah, insya-Allah Allah akan terima ibadah kita yang lain. Tapi kita tak solat, kita buatlah haji sampai 100 kali. Kita buatlah khatam Quran sehari 20 kali khatam Quran. Punyalah hebat ibadah kita. Zikir 1,000,000 kali. Tapi kalau kita tak solat, habis. Kalaulah kita puasa sunat ataupun puasa yang dibuat oleh puasa Nabi Daud, selang sehari. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Kita puasalah macam tu pun seumur hidup kita pun sekalipun. Tapi kalau kita tak solat, Allah tak terima amal ibadah yang lain. Solat itulah kunci amal ibadah. Sebab tu pengarang kitab ni meriwayatkan hadis yang berkaitan as-salatu imaduddin, sembahyang adalah tiang agama. Sesiapa yang menghimpunkan antara dua sembahyang tanpa sebab, ianya telah melakukan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Saja-saja lewat solat, kemudian qada solat, ianya adalah perkara yang dilakukan tu merupakan antaranya adalah salah satu dosa besar. Dosa besar. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga Allah menjadikan kita orang yang terselamat daripada api neraka dan Allah jauhkan kita daripada kumpulan yang tidak mengerjakan solat. Semoga kita tergolong dalam kumpulan yang mengerjakan solat, bukan yang tidak mengerjakan solat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.